Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sederap PPD Sahabat Bernam terbilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha, Tuan Guru Besar, yang dihormati, yang dipetua JKPIBG, guru-guru penolong kanan, guru-guru, ibu bapa, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran atas limpah nikmat dan rahmat ilahi dapat kita bertemu dalam talian hari ini sempena perasmian Mesyuarat Agung PIBG sekolah ini. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan PIBG yang telah mengundang saya untuk memberikan ucapan dan merasmikan Mesyuarat Agung PIBG pada tahun ini. Mesyuarat Agung PIBG pada tahun ini sangat istimewa dan unik kerana akan dijalankan dalam norma baharu dalam talian atau yang disebut online menggunakan Google Meet. Sejak dunia dilanda pandemik COVID-19 pada tahun 2020, banyak merubah amalan dan budaya hidup manusia. Kesan pandemik ini dirasai oleh seluruh pelosok dunia termasuk negara kita. Banyak kebiasaan dan rutin kehidupan kita telah berubah dan kita mengamalkan normal baru dalam kehidupan. Apabila kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bagi mengekang penularan COVID-19, banyak sekatan dan SOP telah diperkenalkan. Pelaksanaan PKP ini juga telah merubah sistem pendidikan negara kita. Sekolah telah ditutup. Pengoperasian sekolah terutamanya yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDPC secara bersemuka dihentikan dan digantikan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Istilah PDPR ini tidak pernah kita dengar sebelum ini. Kini istilah PDPR amat sinonim khasnya kepada guru-guru dan murid-murid serta kita semua. Istilah dan konsep PDPR ini juga turut melibatkan ibu bapa. Sebelum ini, PDPC dijalankan secara bersemuka antara guru dan murid di dalam kelas. Namun, pelaksanaan PDPR bermaksud guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara maya. Guru berada di lokasi atau di rumah mereka sendiri dan anak-anak murid juga berada di rumah masing-masing. Guru-guru menggunakan pelbagai aplikasi digital dalam pelaksanaan PDPR ini. Guru-guru terus mengorak langkah dengan menyusun strategi secara bijak, menggunakan peluang semasa menjalankan PDPR secara digital dengan sebaik mungkin. Kreativiti dan inovasi yang berlaku pada norma baru ini mencetuskan pelbagai aplikasi pendidikan digital boleh digunakan oleh guru untuk mengekalkan fokus, minat dan kesungguhan murid menimba pelbagai ilmu. Kondisi ini secara tidak langsung meningkatkan kemahiran guru dalam mempelbagaikan bentuk PDPR demi merangsang minat murid untuk mengeksplorasi ilmu melalui pendekatan dalam talian, luar talian, secara off-site, menggunakan modul atau berasaskan projek. Kementerian Pendidikan menyokong usaha guru-guru yang tidak mengenal putus asa dengan menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sebagai alternatif pembelajaran normal baru secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Alah bisa tegal biasa. Istilah-istilah seperti Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, EduWeb TV, Canvas, Skype dan Cikgu Tube sudah tidak asing dengan jiwa guru-guru kini kesan daripada hentaman pandemik ini. Dalam pelaksanaan PDPR ini juga menuntut kerjasama daripada semua ibu bapa untuk memastikan anak-anak mengikut semua proses PDPR sama ada yang dijalankan secara online ataupun offline. Saya sedia maklum keadaan ini mungkin menambah tugas atau bebanan ibu bapa di rumah. Sebelum ini, proses PDPC dijalankan sepenuhnya di sekolah. Pihak sekolah dan guru-guru akan memantau semua proses pembelajaran dan aktiviti murid-murid. Namun seperti yang saya maklumkan tadi,
cara dan kebiasaan kehidupan kita telah berubah. Untuk memastikan proses pembelajaran anak terus dilaksanakan, maka kita tiada pilihan lain. Pelaksanaan PDPR harus dijalankan yang menuntut kerjasama antara guru dan ibu bapa di rumah. Selain itu, pelaksanaan PDPR ini juga melibatkan kos ibu bapa seperti menyediakan peranti dan data untuk kegunaan anak-anak. Kerajaan prihatin dengan bebanan yang ditanggung oleh ibu bapa dalam era pandemik ini. Kerajaan telah membekalkan peranti dan data kepada golongan yang layak berdasarkan kriteria yang telah digariskan bagi membantu anak-anak dapat meneruskan PDPR ini. Satu lagi kekangan dalam pelaksanaan PDPR secara dalam talian ialah masalah liputan talian internet yang kurang stabil di setengah-tengah kawasan. Kerajaan dari semasa ke semasa berusaha untuk menaik taraf liputan internet di semua kawasan kerana talian internet telah menjadi satu keperluan asas dalam kehidupan rakyat sekarang ini. Selain itu, alternatif pendidikan melalui media elektronik telah ditransformasikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dengan melancarkan program Didik TV KPM pada 17 Februari 2021 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Saluran berinformasi ini membolehkan ibu bapa dan anak-anak didik kita menarik nafas lega agar tidak menjadi mangsa keciciran menguasai ilmu pengetahuan. Kegusaran ibu bapa dan murid-murid yang tidak mempunyai peranti atau tidak mempunyai akses internet untuk mengikuti PDPR akhirnya terlerai. Melalui saluran TV pendidikan ini, guru-guru akan mengajar topik-topik tertentu mengikut subjek. Anak-anak boleh mengikuti pengajaran juga melalui medium TV pendidikan ini. Usaha yang dijalankan oleh KPM ini juga memastikan tiada murid tercicir dalam pendidikan dalam norma baharu ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negara kita sekarang dalam proses bertukar dari fasa pandemik kepada fasa endemik COVID-19. Kita akan meneruskan kelangsungan hidup bersama-sama virus COVID ini. Kerajaan telah membuka sektor ekonomi, sosial dan pendidikan. Kehadiran murid-murid ke sekolah secara bersemuka juga telah dibenarkan secara berperingkat mengikut fasa. Negeri Selangor masih lagi dalam fasa 3 Pelan Pendidikan Negara. Sekarang ini hanya murid tingkatan 6 dan murid kelas pendidikan khas yang hadir bersemuka di sekolah. Murid lain masih menjalani PDPR. Bermula 18 Bermula pada 18 Oktober ini, murid-murid prasekolah akan hadir ke sekolah dan murid kelas peperiksaan akan hadir ke sekolah secara penggiliran. Kaedah penggiliran akan dimaklumkan oleh pihak sekolah. Murid-murid lain masih menjalani PDPR di rumah. Bagi memastikan keselamatan anak-anak yang akan ke sekolah semula, pihak kerajaan telah melaksanakan program suntikan vaksin kepada golongan remaja termasuk anak-anak yang bersekolah. Saya mengharapkan kerjasama ibu bapa bagi memastikan anak-anak diberikan suntikan vaksin atas nasihat yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Suntikan vaksin kepada murid-murid ini bagi memastikan keselamatan anak-anak yang akan mengikuti PDPC secara bersemuka di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan menjalani mesyuarat agung PIBG dalam normal baharu. Saya, seperti anak-anak yang menjalani PDPR, tuan-tuan juga menjalani mesyuarat dalam talian. Tuan-tuan berada di lokasi masing-masing. Pihak sekolah dan PIBG telah diberikan taklimat pelaksanaan mesyuarat agung secara dalam talian ini. Semua agenda dan peraturan mesyuarat hendaklah dipatuhi. Pemilihan jawatan kuasa PIBG juga boleh dijalankan seperti biasa. Pihak urusia akan memberikan taklimat cara atau kaedah pemilihan dan undian bagi memilih jawatan kuasa. Inilah norma dan pengalaman baharu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan semula tujuan dan peranan PIBG.
Tujuan PIBG ditubuhkan mengikut Akta Pendidikan 1996, Persatuan Ibu Bapa dan Guru 1998, Sub Peraturan 7/2 A untuk mengadakan sesuatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid dalam meningkatkan imej sekolah. B. Membantu menambah usaha sekolah memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid dan kegiatan mereka. C. Untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah bertukar-tukar fikiran dan maklumat mengenai pendidikan. D. Untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan guru dalam sekolah berunding antara satu sama lain dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya. Dan E. Untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah untuk berusaha menambah kewangan sekolah dan meningkatkan aktiviti yang berfaedah. Meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, fungsi persatuan ialah fungsi persatuan untuk menjalankan aktiviti atau program bagi mencapai tujuan-tujuan persatuan yang dinyatakan di Perenggan 3 seperti A. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid. B. Menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di sekolah. C. Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat. D. Meningkatkan keceriaan permi sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang kondusif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan. Mesyuarat PIBG ialah medium terbaik bagi ibu bapa dan pihak sekolah untuk berbincang dan bertukar pandangan, bertukar cetusan idea untuk meningkatkan pencapaian anak-anak dalam semua aspek. Itu dari aspek akademik, co-curriculum dan juga pembinaan sahsiah. Berbincanglah secara ikhlas dan bersikap terbuka demi kejayaan anak didik kita. Tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Carilah titik penyelesaian. Marilah kita sama-sama berdoa virus COVID-19 ini lenyap daripada muka bumi. Kita dapat menjalani kehidupan yang normal semula. Saya mendoakan semoga Mesyuarat Agung PIBG ini berjalan lancar dan dapat membuat keputusan yang terbaik demi pendidikan anak-anak. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sukacita saya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG bagi sekolah ini pada tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.